Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amy Eliani binti Mak Zain dari Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam, Universiti Islam Malaysia akan berkongsi satu tajuk iaitu cabaran dan halangan berdialog dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Isi pembentangan ini terdiri daripada 4 iaitu abstrak, pengenalan, cabaran dan halangan berdialog, analisis dan kesimpulan. Untuk abstrak, kita lihat bahawa dialog antaragama merupakan satu medium interaksi, komunikasi penganut agama yang berlainan. Bahkan dialog ini juga mewujudkan masyarakat majmuk yang harmoni, juga Malaysia mampu mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat melalui dialog. Namun begitu, medium ini dilihat kurang mendapat tumpuan untuk dilaksanakan secara serius oleh setiap lapisan masyarakat kerana terdapat cabaran dan halangan tertentu. Objektif kajian ini meneroka cabaran dan halangan yang dihadapi khususnya bagi masyarakat Islam dalam mengaplikasikan dialog antaragama secara meluas di Malaysia. Metodologi kajian adalah kualitatif, iaitu dengan merujuk kepada kajian-kajian lepas dan analisis secara tematik. Dan hasil kajian mendapati bahawa 2 cabaran utama berdialog iaitu cabaran luaran dan cabaran dalaman. Untuk pengenalan, dialog adalah berbeza. Takrifnya mengikut disiplin ilmu golongan-golongan yang mentakrifkan dialog. Dialog juga dikatakan sebagai perbualan atau penyampaian yang melibatkan 2 ataupun lebih individu dan kumpulan. Dialog juga dikatakan sebagai perundingan, perbualan antara 2 atau lebih yang bertukar pandangan dengan harapan akhirnya menemui kesepakatan antara yang terlibat. Dan dialog ini bukan sekadar proses penyampaian 2 ataupun lebih pihak yang terlibat, tetapi dialog juga adalah bicara dengan pihak yang berbeza fikiran dengan tujuan utamanya belajar cara berfikir yang berlainan dan baru dan suatu cara untuk melihat alam dan kehidupan orang lain. Dialog antara agama. Antara istilah-istilah yang menyerupai dengan dialog antara agama ialah interreligious dialogue, interfaith dialogue dan interfaith conference. Dan mengikut Kamaoniyah, dialog antara agama juga boleh dikatakan sebagai interfaith dialogue dan interfaith engagement. Namun, bagi Kamaoniyah, interfaith dialogue ialah satu bentuk komunikasi yang mana pihak-pihak yang terlibat ini membincangkan isu pendirian ataupun kedudukan agama mereka dalam isu-isu yang tertentu. Manakala interfaith engagement pula ia berbentuk praktikal, yang mana masyarakat daripada pelbagai agama ini bekerjasama antara satu sama lain dalam hal kebaikan. Dialog antara agama ini ialah pihak yang berada dalam isu ini perlu faham dan jelas akan perbezaan keduanya supaya usaha, objektif dan pendekatan yang ingin dibawa dalam dialog antara agama tersebut tercapai. Dan dialog antara agama ini juga bukan sahaja memerlukan kepada niat yang positif semata-mata, tetapi perlu disertai dengan jelas dan faham akan objektifnya, berada pada tempat dan cara yang betul agar setiap pihak yang terlibat dengan dialog ini tidak bergaduh antara satu sama lain di dalam ataupun di luar arena dialog. Dan dialog antara agama seharusnya dijadikan sebagai keperluan dalam memupuk sikap saling mengenali, ta'aruf antara pelbagai agama, juga dalam membincangkan isu-isu kepentingan bersama dan menyelesaikan isu-isu secara bersama. Asasnya, konsep dialog antara agama ni sangat penting dalam menjamin keharmonian dan persefahaman antara penganut agama di Malaysia. Namun medium ini kelihatan kurang mendapat tumpuan untuk dilaksanakan secara serius oleh setiap lapisan masyarakat kerana terdapat cabaran dan halangan tertentu. Maka ketika ini meneroka cabaran dan halangan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim untuk mengaplikasikan dialog antara agama secara meluas di Malaysia. Cabaran dan halangan berdialog. Dialog ada berlaku dengan pelbagai bentuk, dialog sosial, dialog melalui tindakan, dialog wacana, dialog komunikasi, pengalaman agama dan dialog ritual. Masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu dan di sini kita boleh lihat bahawa kurangnya penumpuan secara serius untuk diadakan dialog antara agama secara formal dan kerap kerana terdapat cabarannya. Dan cabarannya terdiri daripada 2 iaitu cabaran dalaman dan cabaran luaran.
cabaran luaran yang didapati daripada kajian-kajian lepas. Yang pertamanya, kajian cabaran luaran yang dihadapi oleh masyarakat Islam ini sendiri. Mereka melihat mengadakan berdialog dengan penganut agama Kristian ini kelihatan akan membentuk satu bentuk ekumenisme dalam Kristian, agama Kristian, dan menyokong perkara itu. Yang mana ekumenisme ini ialah prinsip orang Kristian yang berbeza aliran bekerjasama untuk membangunkan hubungan yang erat di kalangan gereja mereka dan menggalakkan perpaduan Kristian. Dan yang kedua, masyarakat Islam juga melihat bahawa dengan dialog antara agama ini pula ini juga dia adalah satu bentuk perluasan kuasa Barat ataupun Kristian ini sendiri, yang mana mubalik Kristian dapat menyebarkan agama mereka dan boleh membawa kemurtadan masyarakat Islam kepada agama Kristian. Dan yang terakhir, melalui dialog antara agama ini juga boleh mewujudkan ideologi baru dan agama baru. Ini boleh dilihat contohnya daripada negara India, Akbar yang Maharaja Mughal yang ketiga mencari jalan untuk menyatupadukan masyarakat berbilang agama seperti Islam, Kristian, Brahmanism, Zoroastrianism dengan mencipta agama baru iaitu Dini Ilahi. Tiga ini adalah cabaran-cabaran yang terdapat di dalam kajian lepas. Seterusnya, bagi cabaran dan halangan dalaman yang dihadapi oleh masyarakat Muslim pula ialah kesediaan ilmu tentang dialog dan juga kekurangan wakil Islam untuk menyertai dialog antara agama. Dan ini kerana mereka tidak mendalami ilmu dialog antara agama yang telah tersedia di dalam Islam yang melalui kisah-kisah para rasul yang terdahulu. Yang kedua, pengetahuan agama sendiri iaitu agama Islam juga tidak kukuh dan mantap sehingga mereka menganggap dengan berdialog dengan agama lain ini boleh membawa kepada keraguan kepada diri sendiri jika berdialog dengan penganut agama lain. Dan yang ketiga, kerana tahap cabaran dalaman juga kerana tahap penguasaan mereka di dalam bahasa asing khususnya dalam bahasa Inggeris itu rendah. Yang ini melahirkan perasaan yang tidak yakin untuk berdialog ataupun berkomunikasi dengan penganut agama lain. Dan yang keempat, kurangnya kesedaran dan keprihatinan di kalangan masyarakat Islam untuk menyampaikan Islam kepada non-Muslim. Dan mereka menganggap non-Muslim, orang bukan Islam ini sebagai kafir dan tiada kepentingan untuk berdialog dengan mereka. Dan menganggap dialog antara agama ini tidak mendatangkan manfaat kepada agama Islam. Oleh yang demikian, sedikit analisis dan kesimpulan bagi penulisan dan kajian ini. Cabaran yang pertama, cabaran luaran perlu dibetulkan kembali kefahamannya kepada masyarakat Islam, iaitu yang pertama kita lihat jelas bahawa di dalam Al-Quran daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang telah membuktikan bahawa kepelbagaian ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka perlu saling mengenali, saling memahami antara satu sama lain, dan salah satu cara ialah dengan dialog antara agama. Dan dialog antara agama dalam Islam ini bukan sahaja merangkumi komunikasi antara penganut agama yang berbeza, akan tetapi dialog ini juga medium bagi menyampaikan Islam, membetulkan salah faham bukan Islam terhadap Islam. Dan yang ketiga, untuk mengatasi bagi cabaran luaran ini, kita perlu faham bahawa tiada istilah kesamarataan agama ataupun mencipta agama baru apabila berdialog, kerana kita telah jelas di dalam Islam telah jelas bahawa agama Islam di sisi Allah ialah Islam. Okey. Itu daripada surah Ali Imran ayat yang ke-11, dan hadis riwayat Al-Bukhari juga meletakkan menyebut bahawa Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Sesungguhnya Islam itu mulia dan tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya. Seterusnya, bagi mengatasi cabaran dalaman iaitu kita perlu pulihkan, kita perlu rawat cabaran dalaman yang dihadapi oleh masyarakat Islam ini dengan ilmu dan kesedaran bahawa dialog antara agama sebagai medium utama kepada masyarakat Islam untuk membetulkan salah faham penganut agama Islam, penganut agama lain ke atas Islam, dan dialog antara agama juga sebagai salah satu pendekatan dakwah kepada non-Muslim. Sekian, terima kasih.